Assalamualaikum. Saya Mr. Pau, founder Mr. Pau. Cicah-cicah terus hanyut. Nantikan produk tu. Okey, apa yang saya nak share petang ni bukan berkaitan dengan produk yang saya akan keluarkan. So, saya nak share beberapa tip bagaimana kita nak memenangi customer yang begitu limit dan customer yang tidak sebanyak penjual. Mana kata pesaing kita lebih ramai. Bagaimana kita nak memenangi? Okey, saya ni nak share berdasarkan pengalaman saya selama 12 tahun dalam industri kawalan keselamatan. So, kita tengok apa yang bermanfaat sila ambil, yang tidak bermanfaat boleh terus buang. Ingat Mr. Pau, cicah-cicah terus hanyut. Nantikan kemunculan dia, insya-Allah. Okey, so jom kita tengok apa yang saya nak kongsikan ni. Okey. Yang pertama, dalam dunia bisnes ni kita kena ada 6 perkara. 6 perkara. Apa 6 perkara? 6 perkara asas yang perlu ada, kita ada. Yang pertama M, yang kedua S, yang ketiga O, yang keempat F, yang kelima H, yang keenam adalah A. Okey, apa 6 perkara ni? Belum lagi saya bagi tahu dah. Okey, M yang pertama adalah marketing. Marketing. Ini kita kena ada. Yang kedua, sale. Yang ketiga adalah operasi. Yang keempat adalah finance. Yang kelima adalah HR. Yang keenam adalah admin. Okey. Ramai yang bagi tahu saya, okey, kami peniaga kecil, buat apa, macam mana nak ada 6 perkara, apa fungsi HR, apa fungsi sale, admin. So, inilah antara benda-benda yang menghalang kita daripada terus maju. Okey, sebab currently kita ni rata-rata ramai buat sale, ramai buat marketing, ramai yang perfect, yang ada ilmu-ilmu ni secara tidak sengaja. Tetapi mereka static. Mereka tidak develop bisnes mereka berkembang dengan luasnya. Kenapa? Kerana mereka dah selesa dengan begitu. Mereka kata, buat apa nak bayar operasi, buat apa nak ada finance, buat apa nak ada HR, buat apa nak ada admin. Itu semua adalah kos rugi. Bagi mereka anggap benda ni kos rugi. Sebenarnya mereka telah silap. Okey, alright. Saya share yang pertama. Yang pertama dalam sesebuah perniagaan tu kita kena ada marketing. Kita kena bagi orang nampak. Orang nampak. Marketing ni nak bagi orang nampak. Bagaimana nak tahu? Orang nak tahu kita ni sedang berniaga. Contohnya, kita ni sedang berniaga karipak. Bagaimana kita nak bagi tahu orang kenal karipak kita ni? Itulah marketing. Nak buat macam mana? Sama ada nak masuk TV, nak masuk radio, nak masuk billboard. Okey, so kita kena cari jalan untuk marketkan. Kalau orang tak kenal, bagaimana kita nak bagi tahu yang kita ni sedang berbisnes, kita ni sedang menjual produk. So itu sangat susah. So itu the most important adalah bagi orang kenal. Itulah yang kita kena buat. Yang kedua, kita kena buat sale. Okey, sale ni apa? Sale ni orang beli. Orang beli. Bagaimana? Okey, tak ada orang dah kenal, tapi orang belum beli. Orang yang kenal belum tentu beli. Boleh jadi beli, boleh jadi tak beli. So, kita kena influence dia, pengaruh dia sehingga dia beli benda kita. Macam karipak tadi. Orang dah kenal karipak ni. Karipak siapa? Karipak A. Orang dah kenal, ramai orang kenal. Tapi belum tentu 1,000 orang yang kenal ni belum tentu akan beli. So, kita kena ada sale. Kita kena buat sale. Sebagai contoh, contoh saya wujud kat sini beberapa contohlah Metro Security. Orang kenal Metro Security, tapi belum tentu orang nak beli perkhidmatan Metro Security ni.
10 orang kenal, belum tentu 10 orang ni nak beli Metro Security. So, bagaimana kita nak suruh beli? Kita kena pengaruhkan dia. Bagaimana kita nak pengaruhkan dia? Beri rasa menjamin, beri mereka rasa mereka perlukan bisnes ni. Contoh, macam di security ni, kita bagi tahu, dengan adanya security kami, barang-barang ataupun harta-harta ataupun aset-aset tuan terjamin kami boleh jaga. Image tuan juga, dan tuan, bisnes tuan sendiri ni dipercayai oleh klien-klien tuan sendiri. Kita kena ada timbulkan rasa nak. Bagaimana nak suruh rasa nak? Rasa nak ni kita kena pengaruh. Kita kena bagi rasa takut kat dia. Kadang-kadang kita kena bagi rasa mereka ni inginkan bisnes kita. Yang kedua, kita kena ada sale. Dan daripada dua perkara ni lah adalah nyawa kepada perniagaan kita. Nyawa ni apa? Nyawa ni ibarat duit lah. Duit. Dan daripada duit, keuntungan ni lah kita akan ada operasi. Okey, bagaimana apabila masa mula-mula kita set up bisnes, kita buat 10, 20, 30 biji karipap, mungkin kita boleh buat sendiri operasi tu. Mungkin kita boleh buat sendiri, kita tak perlukan tim. Tetapi apabila kita dah berkembang, permintaan, bila sale kita ni banyak, marketing kita ni dah luas, kita dah memerlukan beribu-ribu karipap. Kita tak boleh nak buat seorang. So, kita kena ada satu pasukan operasi di mana untuk buat benda-benda ni. That's why kita nak produce 1000 ni, kita tak boleh nak tamak. Okey, nak save, tak nak hire orang, tak nak bagi. Nanti karipap tu dia takkan jadi cantik. So, kita kena ada pasukan yang bantu kita untuk produce 1000 pieces ni. Okey. So, bila dah ada pasukan operasi, macam-macam mana pun kita nak kena ada seorang yang uruskan duit kita tadi. Dah bila kita hasilkan 1000, daripada kita dah dapat 1 juta. 1 juta jual karipap. Lepas tu kepada 1000 pula, kita dapat pula 10 juta. So, bagaimana kita nak pastikan 10 juta kita ni selamat? Kita kena ada seorang yang finance, yang menguruskan keuangan kita 10 juta ni. Kalau kita tak lantik dia, kalau kita tak bayar dia, kita tak mustahil 10 juta ni hilang, lesap. Okey, kita akan salah guna. Macam-macam boleh berlaku. That's why tak boleh nak pusing modal. Asyik-asyik nak buat loan. Berniaga juta-juta, tapi tak boleh nak pusing modal. Sebab apa? Sebab kita tak ada orang yang menguruskan. Diri kita sendiri tak boleh nak uruskan duit kita. Kita kena ada orang lain yang uruskan duit bisnes kita. Duit kita adalah gaji kita. Okay? So, kita kena ada seorang yang uruskan keuangan kita. So, apabila produktiviti dah bertambah, kita dah ada orang yang uruskan keluar masuk duit. So, kita memerlukan orang yang boleh memberi semangat kepada pasukan kita agar daripada 1000 pieces ni bagaimana dia boleh terbentuk menjadi 10,000, 100,000, 1 juta. Bagaimana? So, kita kena ada HR. HR ni akan berperanan menjadi sebagai menjaga kebajikan. Di sinilah aktiviti, di sinilah family day, di sinilah orang kata bantuan, di sinilah kita akan, orang kata macam-macam, bonus, KWSP, EPF, so sinilah yang akan buat. HR ni lah yang akan jaga. So, bila kita jaga, mereka rasa terjaga, rasa safe, rasa secure bekerja dengan kita, bersama pasukan kita. Mereka akan lagi rasa bersemangat. Mereka akan rasa lagi
Orang kata nak buat lagi, nak do the best. Sebelum ni 1 jam boleh siap 1,000. Lepas ni boleh siap 20,000, 30,000. Tak mustahil. Sebab productivity bergantung kepada emosi mereka. Okay, so benda-benda ni diperlukan. Dan last kali kita memerlukan seorang admin. Admin ni bagaimana mereka akan menjaga kita punya dokumentasi, prospek baru, current client. Jadi kita kena ada 6 perkara ni. 6 perkara ni sangat berkaitan. Dan ingat, nyawa kita yang sebenar adalah marketing dan juga sale. Marketing memperkenalkan, sale adalah memastikan mereka beli produk kita. Dan setelah itu, untuk konsistenkan 2 perkara yang telah hidup ini, kita kena wujudkan lagi 4 benda. Apa tu? Operasi, finance, HR dan juga admin. Barang wajib kena ada dalam sesuatu bisnes agar bisnes tu boleh berkembang sehinggalah kita dikenali di international, insya-Allah. So, saya kongsikan apa yang saya kongsikan itu setakat ni dulu. So, apa yang bermanfaat, sila sebarkan perkara ini. Semoga ia dapat memberi manfaat yang lebih kepada kita untuk sekalian alam. Okay, ilmu ni saya dapat pun melalui pengalaman dan hasil pembacaan saya dan juga beberapa guru-guru saya. Semoga Allah limpah kurniakan segala syafaat, segala rahmat kepada guru-guru yang telah menyumbangkan ilmu kepada saya, insya-Allah. Okey, baik, kita jumpa lagi di sesi akan datang, insya-Allah. Assalamualaikum.